Dia tegur tu sampai kadang kita sendiri yang akan rasa segan. Serba Kenapalah salah pula lah. kita sampai rasa macam asal aku bodoh sangat buat macam ni kan. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Studio Tingkat 10 dan saya hos anda Alif bin Mustafa. Hari ini istimewa, kita tampilkan seorang tetamu yang pastinya dapat berkongsi kisah-kisah menarik dan pandangan beliau untuk isu-isu semasa. Dan ini dia Mukhlis Maghribi. Thank you Arif. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum itu, saya memohon kepada semua pendengar penonton SC10 untuk klik like, follow kita punya social media Studio Tingkat 10. Okey, Mukhlis, mungkin boleh bro kongsikan sikit, kenalkan diri sikit lah, sedikit latar belakang. My full name is Muhammad Mukhlis bin Maghribi. Saya berasal dari Penang, sudah berkahwin, seorang isteri, 2 orang cahaya mata. Dulu aktif lah juga dalam dunia debat waktu zaman-zaman study dekat UniKL, kat USM for a while. Daripada situlah saya, orang kata, mula-mula kenal orang, menjinak-jinak dalam politik, ambil tahulah tentang politik. Sebelum saya bertugas dengan Datuk Seri Najib, dengan bosku, saya bertugas dengan Datuk Seri Rizal American. Oh, maksud dia apa, menteri ni? Belum, saya bertugas dengan Datuk Rizal waktu dia YB biasa, tak ada jawatan apa-apa lagi. Oh. YB just ahli parlimen. Kepala batas Kepala batas, kepala yes. Kemudian he was appointed as the chairman of Amanah Raya. And last, saya dengan Datuk Rizal sewaktu di Kementerian Luar Negeri sebagai setiausaha sulit. Ketika tu Datuk Rizal Timbalan Menteri Luar Negeri. Saya dengan Datuk Rizal kurang lebih dalam 6 tahun. Last saya dengan Datuk Rizal tahun 2018 lah. Lepas BN kalah. And few months after that, bertugas dengan bosku. Selepas tukaran kerajaan tu lah maksudnya. Yes. Jadi dari segi politik tu, maksudnya selain daripada SUSK dengan Datuk SUS. Dengan Datuk Rizal, SUS. Setiausaha sulit. Sulit lah. Memang dah mula minat politik lah maksudnya dengan keadaan tu. I can say I start involved indirectly lah in politics ni waktu zaman-zaman study dulu lah. Waktu zaman-zaman saya aktif debat, aktif dengan persatuan mahasiswa. Because bila you aktif dengan dunia debat, dengan persatuan mahasiswa ni, ialah you get to know people. Waktu tu bukan saja daripada BN, even though from the opposition at that time pun kita kenal. Sebab ialah student ni, orang kata one of the factor lah yang politician ni akan cari lah kan. No matter you're from the government ataupun opposition. So I took that opportunity to get to know them. So daripada situlah orang kata berjinak-jinak dengan politik ni. Lama juga kalau 6 tahun tu, pengalaman dengan Datuk Seri Rizal kan. Rizal American. Dan mungkin maksudnya di sebelah utara lah you berkenalan dari segi tadi pada Penang dan Datuk Rizal. I get to know dengan Datuk Rizal masa di KL. Saya bertugas di Kuala Lumpur. Cuma my portfolio tugas tu, dia kan sebab seorang menteri, di mana menteri ni dia ada few special officer. Tapi waktu saya bertugas dengan Datuk Rizal tu, my task is to look after his personnel, media dia, social media and also the prime media and also parliament matters lah. Parlimen ni is referring to Dewan Rakyat and Dewan Negara lah. And then hal-hal kawasan sikit. Tapi dia ada juga pegawai kat kawasan. Ya, ada kan. For the past 20 years ni, I can say saya hari-hari ni memang kita berdepan dengan manusia lah. Kalau orang kerja kat kilang, mungkin dia berdepan dengan mesin. Jadi dengan manusia ni macam-macam kerenah lah. Yes. Dan apa yang tertarik sikit, orang kata peralihan tu daripada Mukhlis dengan Datuk Rizal dan kepada Datuk Seri Najib. Dan macam mana, memang admire dengan Datuk Seri Najib ke, atau proses mula berkhidmat dengan Datuk Seri Najib? Saya, of course lah, waktu saya study dulu, Datuk Najib memang tak kenal saya lah. Saya kenal lah Datuk Najib kan sebagai Prime Minister. Tapi saya ingat lagi satu kisah tu, Datuk Najib datang ke USM, tempat saya buat degree dulu, University Science Malaysia di Penang. So he came for a visit. Masa visit tu saya adalah kita orang kata among the student leaders lah kan. Dia ada satu event di USM tu, dia orang buat di Dewan Budaya. So Datuk Najib attend an event dekat Dewan Budaya. And right after that event, dia akan ke Dewan Tunku Syed Putra pula. Just like macam crossing the road lah. Dalam schedule tu, of course lah PM dia akan naik kereta lah untuk nak ke the next destination kan. Tapi
Saya dengan kawan-kawan waktu tu tunggu Datuk Najib dekat pintu. And then bila dia keluar tu kita orang tahan dia. Kita kata Datuk Seri, boleh tak kita jalan dengan mahasiswa, instead of you naik kereta kita jalan ke DTSP. Lepas tu dia pun okay. Masa tu orang kata dia university punya management, bodyguard lah apa semua dah jaga kabut lah, because dah tak ada dalam itinerary kan. So kita pun jalan lah, sambil jalan tu sambil sembang lah. Long story short, after the event dekat DTSP tu, saya dengan kawan-kawan hantar Datuk Najib pergi airport. Of course lah, as a Prime Minister dia akan naik private aircraft kan. So kita pergi dekat airport, kita jalan dengan Datuk Najib. Masa dia nak naik kapal terbang tu, I pass to him a notes lah. I tak ingat exactly the word, tapi more or less I tulis dekat note tu, how can we have a close relationship, something lah macam tu lah. Close connection with you, Datuk Seri, something like that. You bagi sendiri kat kan? Yes. Then I put my phone number. Lepas tu few days after that, PMO call and bagi I appointment lah. Tapi I tak jumpa dengan Datuk Najib lah. Saya pergi di PMO tu, saya jumpa dengan Setiausaha Politik dia, Datuk Sahlan, and one of the special officer, Datuk Ilmu Hizam. Sekarang ni WTC punya BOD, if I'm not mistaken. So Datuk Sahlan tanya saya waktu tu lah, dia kata, you bagi note dekat PM kan, you kata you nak close relationship ni, what do you mean kan? So saya cerita lah, because student usually ni yang akan dapat access to minister, prime minister ni siapa-siapa yang MPP lah, Majlis Perwakilan Mahasiswa kan, Majlis Perwakilan Pelajar. But I'm not one of them. Oh, you're not? No, I'm not. I just masa tu I pengurusi desa siswa something lah masa tu. It impressed me lah kan. Maksudnya dia tak kira you siapa, and he's willing to hear lah from you, macam tu lah. That's made me rasa macam teruja. Lebih Teruja lah. Last sebagai Perdana Menteri kot kan. Bila I kerja dengan Datuk Rizal, of course kita akan nampak lah PM dekat parlimen, tapi kita pandang daripada jauh je lah. PM kalau jalan ni dengan officer dia, dengan bodyguard lagi apa semua kan. Cuma dari jauh tu saya nampak lah tubuh seorang yang tinggi lampai, kulit putih macam Alif. Kalau marah ni nampak lah merah kan. Tapi Datuk Najib ni nampak style lah. Saya tengok ni PM kan. Tapi tak pernah sekali pun dapat nak pergi salam ke nak ni kan. Tengok dari jauh je. Tapi waktu tu tahun 2018 lah, bila BN kalah, dan bila malam first Ramadan, rumah Datuk Najib digeledah. The news is all about Datuk Najib lah malam tu kan. So bila saya tengok news tu, saya timbul rasa simpati lah kan. Macam kenapalah seorang bekas Perdana Menteri diperlakukan sebegini kan, malam first Ramadan. Yalah, betul. Kan. Esok tu nak start puasa, dia baru balik terawih di Kampung Baru. Di Kampung Baru dia balik terawih tu, dan polis geledah rumah dia. Kan you just wait until the next morning ke kan, after 2 or 3 days. Ramadan is a holy month of Islam kan. And then takdir Allah, dia someone yang bawa saya pergi jumpa dengan Datuk Najib. Masa tu pegawai-pegawai dia ni boleh kata 90% semua dah tinggal dah lah. Dah semua dah masing-masing dah hilang lah, tak tahu mana dah. So bila saya jumpa dengan dia, that is the starting point lah. Saya bantu untuk program-program dia. Masa tu belum hype lagi Bosku, belum ada lagi cerita Bosku lagi. Mungkin kalau boleh sentuh sikit waktu daripada satu Ramadan, pada keadaan mula-mulanya, keadaan menyedihkan bagi Datuk Seri Najib dan family dia kan. Antaranya tadi kata saya pada orang-orang yang rapat dengan Datuk Seri Najib mula meninggalkan dia, tapi ada sekelompok panggil pelajar tahfiz yang ada masa tu. Pelajar-pelajar tahfiz ni daripada Darul Ittifaqiyah. Jadi kalau Alim masih ingat, dia orang punya ma'had ni dulu terbakar. Di Keramat. Di Keramat. Somewhere in Keramat. Dia orang ni memang, I can say every Thursday night dia orang akan datang rumah Datuk Najib. Sampai sekarang pun? Until now. Wow. Yes, until now. Dia orang akan datang buat solat hajat, baca Yasin apa semua. Memang dah lama lah dia orang punya perhubungan tu. Pelajar tu bertukar, tapi perhubungan dengan Ma'had Tahfiz tu still. Datuk Najib ni ni benda yang dia pernah cerita kat saya lah. Dia tak pernah tolak kalau ada YB ke atau siapa-siapa yang datang minta bajet dengan dia untuk buat masjid. Dia tak pernah tolak. Tak pernah tolak. Semua dia bagi. Semua dia akan luluskan. Just a matter of time. Tak silap saya, dia adalah satu-satunya Perdana Menteri yang bagi bajet untuk Ma'had Tahfiz. Sebab orang Perdana Menteri lain tak pernah bagi. Tak pernah. Dia time. Untuk urusan agama ni, Datuk Najib ni dia tak pernah berkira-kira lah. Saya ingat saya juga dengan pondok juga kan. Kebetulan saya pun ada pengalaman sikit lah di pondok kan, menguruskan pondok-pondok kan. Dan betul lah, maksudnya Datuk Seri Najib yang pertama, PM pertama yang bagi bajet dalam belajawan negara. Exactly. Kita banyak lagi kita nak tanya Mukhlis mengenai Datuk Seri Najib, terutamanya apa yang Datuk Seri Najib alami berdepan dengan situasi sekarang. Kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai.
Bersama saya Muklis Maghribi, pegawai khas kepada Datuk Seri Najib Perdana Menteri yang ke-6. Dan kita nak tanya Muklis, apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib pada ketika ini dan perangai ataupun apa yang orang tak tahu pasal Datuk Seri Najib ni. Datuk Najib ni saya pasalkan bosku lah, mudah kan. Bos. Ya. Bosku ni sepanjang pengenalan saya dengan dia ni, dia very gentleman. Attitude dia, percakapan dia very gentleman. Dress up dia, contohnya besok ada court, so nak kena pakai suit. So dia akan pilih sendiri suit apa yang dia nak pakai. Maksudnya colour apa dia nak pakai. Dan stokin tu mesti match dengan seluar dia, dengan kasut dia. Dia bukan jenis orang yang Ikut dia kan? ikut dan tak. Dia proper. Proper. Dia jaga dress up dia. Bosku ni juga adalah seorang yang sangat menjaga kesihatan. Dia akan exercise at least 4 times a week. Kalau tak sempat pagi, petang. Kalau tak sempat petang, lepas maghrib. Macam mana pun dia akan exercise 4 times a week. And of course lah, at his age, dah masa tu 60 plus, sekarang 70 lah. This year 70. Because he took some of supplement lah untuk health dia. Tapi dia seorang yang sangat menjaga kesihatan. And he's a very good listener. Dia punya tahap mendengar ni, kadang-kadang bila saya cakap telefon dengan dia tu, kan bila kita bercakap dengan orang ni, biasanya orang tu akan respon. Kan, macam tu kan. Tapi bila saya cakap dengan Datuk Najib, saya cakap sometimes bila sampai saya kena, hello sir. I'm listening. Okay. Dia bukan orang yang akan interrupt you while you are talking. Kalau you tanya dia akan jawab. Dan bila you bagi pendapat, dia akan dengar. Dia tak akan cut you. Dia bagi ruang Yes. baik-baiknya. You cakap. Dia akan dengar je, dia tak akan interrupt. Dan dia tak akan Dia akan dengar. Kalau you face to face with him, dia akan tengok you dan dengar. Dia punya eye contact dengan you bila dia bercakap tu. That's why I said it's very gentleman. Benda yang saya admire lah bab-bab tu kan. As a leader pula, dia ni seorang yang sangat menjaga kebajikan. Macam tadi Alif tanya tentang Tafiz tu kan. Tafiz tu memang lama dengan dia. Tak silap saya, masa Tafiz tu terbakar, waktu tu Datuk Najib di US, if I'm not mistaken lah. Dia sampai balik daripada US, dia terus pergi tengok. Dan memang kalau dalam team pun, bila contoh kita pergi program, of course lah, biasalah dalam program ni akan ada makan-makan untuk VIP kan. Sebelum kita nak balik tu, dia akan tanya saya, bodyguard semua dah makan, driver semua dah makan. Kalau dia orang dah makan, then baru dia akan bangun. Kalau dia orang belum siap lagi, dia akan duduk lah lagi. Take time, you pergi settle makan dulu semua. Dia bukan fikir diri dia je. Tak. Contoh kalau pergi meeting dekat hotel kan. Kalau meeting dekat hotel, biasanya tak adalah makanan untuk bodyguard, untuk driver ni kan. Dia akan bagi duit dekat ADC dia. Okay, bawa bodyguard, driver semua pergi makan. Sekecil-kecil benda tu pun dia ambil berat. Tak payah cakap lah, sakit demam ni memang dia akan sampai lah. Pernah sebulan 2 sebelum dia masuk Kajang tu, one of the bodyguard, dia punya baby tu sakit, warded dekat HKL. Dia tahu je kata warded, masa tu dekat court, habis dia bicara, straight to HKL. Kita Tu tengok. game lawan. Mana dia hubungan itu bukan sekadar majikan dengan pekerja lah. Yes. Maksudnya dia That is why during the time about 9 years lah dia jadi PM tu, he did orang kata so many things for the rakyat lah. Name it lah, BRIM, klinik satu Malaysia, menu rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, everything for the rakyat dia akan buat, because that is him. Itu memang diri dia, attitude dia. berkebajikan tu kan maksudnya. Soal kebajikan memang ambil berat sangat-sangat lah. So dia akan sentiasa fikir macam mana untuk kita nak memudahkan orang. In fact, myself sendiri bekerja dengan dia, I rasa sangat-sangat mudah, because dia tak pernah call saya, tanya saya kat mana. Dia jenis orang yang kalau dia perlukan something, dia akan call you dan dia tanya, dan dia akan cakap benda yang dia ni. Yang penting the work is done. Itu style tu Najib. Macam mana you work tu, Yes. kerja tu, itu pulang. Pandai-pandai you. Pandai. Yang Pandai-pandai penting siap. siap. Okay. Dia bukan hot temper. Saya boleh share lah juga kat sini. Sepanjang saya kerja dengan Datuk Najib, lebih kurang 5 tahun ni, sekali pun saya tak pernah kena marah. Bohong lah kalau saya tak pernah buat salah kan. As a human, of course, we did mistakes kan. Tapi cara dia menegur kita tu bukan dengan cara menengking, bukan dengan cara maki hamun. Dia tegur tu sampai kadang kita sendiri yang akan rasa segan. Kenapa lah Salah pula. kita sampai rasa macam aku bodoh sangat buat macam ni kan. Aku Sampai tak jatuh kan. sepatutnya buat macam ni. So dia buat bagi kita rasa senang dengan dia, kita dekat dengan dia. Dia treat you as a friend, dia treat you as his own son, macam tu. Tapi mungkin daripada sisi kepribadian dia lah, ialah sebagai human, manusia. Kadang ada juga perasaan ni kan, macam yang viral dulu kan sebelum ni, yang dekat court tu kan, dia tengking someone kan. Oh ya. Dan dalam masa berminit dia
cepat-cepat minta maaf. Okay, cerita tu tak habis di situ. Ah, Saya sambung cerita tu. Okay, so, Okay, itu yang cerita yang orang nampak. Ah. Memang dia tengking. Lepas tu tak sampai beberapa saat, sebab ada seorang ni dia nak tanya something dekat Datuk Najib. Lepas tu tiba-tiba polis tu bukanlah nak menolak ke apa, dia cuma yalah nak kawal keselamatan. Mungkin dia lihat orang tu, dia ingatkan ada nak buat interception agresif lah, agresif agresif lah. apa-apa kan. Macam yang Alif cakap tadi, within few minutes dia terus cakap kat polis tu, maaf ni apa semua kan. Daripada tu tak habis kat situ. The next day tu dia suruh ADC dia pergi cari polis tu. Dia nak minta maaf lagi sekali. Dia rasa guilty. Dia orang yang macam tu. Jadi sampai polis pula jadi segan lah. Oh, ini tak pernah tahu pun cerita ni. Kalau dia buat mistake, dia akan rasa macam tak best. You just imagine lah, the whole night tu maksudnya macam dia tak boleh tidur lah. The next morning sampai je court, dia suruh ADC pergi cari polis tu. Dia nak minta maaf kat polis tu. Cuma kebetulan polis tu dia daripada PD Sentul. Dia cuma dipinjamkan, ditugaskan lah untuk hari berkenaan. Tapi the next day tu polis tu tak ada. Jadi dia minta ADC convey the message to the superior ke ataupun to the polis tu, cakap kata dia minta maaf. Itu yang kita tak pernah tahu pun kan. Dan kita beruntung mendapat perkongsian daripada Mukhlis pada hari ini. Dan banyak lagi mungkin kita nak bercerita tentang Datuk Seri Najib, terutama dengan perbicaraan mahkamah dia. Sure. Kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Kembali bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan saya bersama Mukhlis Maghribi, SO, Special Officer ataupun pegawai khas kepada Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Dan Mukhlis, mungkin boleh kongsikan sedikit lah. Mungkin Mukhlis sentiasa ikut Datuk Seri pergi ke perbicaraan di mahkamah lah. Dan mungkin boleh kongsikan apa yang berlaku, apa proses dia. Basically Datuk Seri masih lagi ada kes yang dalam perbicaraan. Sekarang ni kes yang tengah bicara ni is 1MDB lah. So ada lagi kes IPIC, tapi IPIC ni belum bicara lagi. IPIC ni satu kes yang unik bagi saya, because PIC ni dia orang charge 2018-2019 macam tu lah. So sebab dalam 5 years. Tapi sepanjang dia orang charge tu sampai sekarang ni belum bicara lagi. Lama tu gap tu. Yes. And the worst part, bila ada satu memo viral daripada AG Office mengatakan untuk kes IPIC ni 138 witnesses been called to give a statement, dan tak ada satu pun statement saksi ni yang boleh establish kes tu. Dan IPIC itself dah pulangkan balik kepada Malaysia the amount of investment tu, if I'm not mistaken, yang Malaysia invest waktu tu dalam 6 billion something. IPIC pulangkan is almost 8 billion. Saya ada surplus lagi kat situ. Ada tu. Tapi still kes tu berjalan, cuma tak bicara lagi dan tangguh next year Jun. Yang date terbaru lah ni. Yes. Next year. Next year Jun. And yang tengah jalan perbicaraan sekarang ni is 1MDB lah. Sebelum tu SRC yang Datuk Najib kena penjara ni is SRC, we call it SRC 1.0 lah. So now nak ada SRC 2.0 pula. maksudnya Dia nak charge civil pula. Tapi yang tu belum berjalan lagi. And amendment laporan audit tu dengan Arukanda, kes tu kita dah menang lah. Dan bila DPP try to appeal dekat appeal court pun, the court dismiss lah. Waktu MH17 ketika buat rundingan dengan pemberontak tu, dia buat sendiri. Datuk Najib sendiri yang memang I think the public knows lah. Dia sendiri yang berunding. Dia ada orang kata courage on that. Untuk spirit to fight ni dia ada. Kita tengok dekat mahkamah itself, to be in the accused dock tu sebenarnya mental. Dia punya case akan jalan daripada pagi sampai petang. Bila jalan pagi sampai petang, you nak kena duduk dekat situ pagi sampai petang. Unless kalau court tu break for lunch, then you boleh keluar lah, ataupun break for toilet. Duduk dalam tu memang mental, boring. Saya sendiri yang boleh keluar masuk pun kita rasa boring. Tambah dia. Dan untuk satu tempoh masa yang sangat lama, daripada 2018 sampai sekarang ni, dan almost every day dah jadi macam second house. Cumanya sekarang ni a bit lenient sikit lah. Maksudnya court tu taklah berpanjangan macam sebelum ni. Kadang-kadang jalan kes 2 minggu, rehat seminggu, dan baru continue balik. Tapi nak cerita kekuatan dia tu untuk jangan cerita benda lain, nak duduk dalam accused dock tu pun susah, apatah lagi to face the political pressure yang dikenakan kat atas dia tu. Saya ada terbaca baru ni dekat satu portal 2213, kalau saya boleh baca kat sini. Portal ni interview Tan Sri Wan Junaidi, Speaker Dewan Negara. Dia punya highlight news tu, tajuk news tu, no one cared about Sarawak until Najib became PM.
Ni Tan Sri Wan Junaidi cakap. Dia kata Najib not only came with money but he also came personally. Dia kata Tun M visit Sarawak 5 to 6 times sepanjang jadi PM 22 tahun. Ya, Tapi betul. Najib during 9 years as Prime Minister visited Sarawak 61 times. Nak buktikan yang saya cakap, Datuk Najib ni memang orang yang ground. Maksudnya rumah terbakar ke, tanah runtuh ke, banjir ke, dia akan pergi. Dia akan tengok sendiri. Bantuan tu is orang kata second part. Tapi the body itself is there. And dia ni seorang yang party man. Bosku ni orang kata dia takkan go against the party. Sebab tu kalau Alif tengok, walaupun after 2018 BN kalah dan dia dengan secara terhormatnya melepaskan jawatan presiden tu, dia ambil tanggungjawab menanggung kekalahan and dia tak pergi mana-mana. SPRM panggil ke, polis panggil ke, polis nak geledah rumah ke apa ke, dia hadap semuanya sehinggalah dia masuk penjara. Sebab ada orang tu menantu dia baru kena panggil je dengan SPRM pun dah hilang sampai sekarang kan. Tak jumpa-jumpa lagi kan. Belum apa lagi. SPRM baru panggil nak soal je. So Datuk Najib seinci pun tak berganjak. That shows how firm he is lah. Tu orang kata to fight untuk bersihkan nama dia. Sometimes being too gentleman in politics, this is the price we have to pay. Pada dia tak salah. Dia yakin dengan evidence yang dia ada ni dia boleh menang. Tapi banyaklah orang kata unfair trial ke atas dia. Contoh yang saya boleh bagi. Dalam buku Tommy Thomas sendiri, Justice in the Wilderness, page 250 tak silap saya. Tommy Thomas kata any accused yang didakwa di mahkamah berhak untuk lantik peguam, tak kisah daripada dalam negara ataupun luar negara, untuk membela tertuduh. Tapi dalam konteks Datuk Najib, dia tak dapat. Dia nak appoint Queen Counsel punya lawyer, tak dapat. Dan keputusan untuk tidak membenarkan lawyer Queen Counsel mewakili Datuk Najib ni diberikan sebulan sebelum perbicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan. So within 1 month tu, lawyer mana yang nak ambil high profile case macam ni? Nak study more than 30,000 pages punya dokumen, nak elaborate banyak lah kan. Tapi this is something yang orang kata bila you two gentlemen but the things go against you. Dan orang kata cabaran bosku dalam kes ni, kita nak kena clearkan juga, dia bukannya nak dari segi nak dibebaskan ke ataupun diampunkan, maksudnya dengan senang-senang dia semangat nak lawan tu, nak membuktikan. Sebab tadi cakap dia yakin dia tak bersalah dan dia nak membuktikan, tapi sampaikan dia punya hak tak dapat. Sebagai seorang Islam, orang kata sumpah dengan nama Allah ni adalah sesuatu yang bukan benda yang main-main lah. Tapi Datuk Seri dah bersumpah seingat saya 3 kali. Pertama, sewaktu di dalam Mahkamah Tinggi, during the day dia dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara tu di Mahkamah Tinggi. Sebelum buat rayuan lah, dalam mahkamah tu dia bersumpah yang dia tidak menyalahgunakan duit 42 juta SRC tu. Kemudiannya dia sumpah sekali lagi dalam Masjid Kampung Baru yang dia tak bersalah. Dan terakhir di dalam Mahkamah Persekutuan. 3 kali. 3 kali. Lah macam Timur boleh cakap, dia memang kalau kita sebagai Islam ni sangat orang kata berjaga-jaga kan kalau buat sumpah ni. Tapi bila kita dah yakin siapa kita, apa orang kata kita buat ke tak buat kan, itu satu orang kata Islam kan. Mungkin 3 kali lah sumpah. What else? Because kalau you nak prove dengan evidence, contoh kes SRC, Crown witness is Nik Faisal, another Crown witness is Jolo. So both of them tidak dibuktikan mati lagi, means they are still alive. In order for you to charge and sentence and accuse, mestilah you dah bagi satu fair trial, you dah panggil semua saksi yang terlibat kan, barulah you menjatuhkan hukuman tu kepada orang yang dituduh. Tapi 2 orang ni tak tahu mana hilang, tak dipanggil, tiba-tiba seorang tu je kena menanggung segalanya. So di manakah keadilan? Yelah, kalau nak sentuh kes Datuk Seri Najib ni panjang lebar tak cukup satu siri episod SC10 ni kita bersiri kan. Part 2 kan, insyaAllah. Dan ada lagi kita nak tanya tentang Mukhlis mengenai Datuk Seri Najib dan juga diri Mukhlis sendiri yang juga orang kata minat juga dalam ekonomi sikit kan. Dan kembali selepas ini. Kembali studio tingkat 10. Dan tadi Mukhlis ada kongsikan kepribadian ataupun cara bosku. Dia seorang pendengar yang baik. Dan mungkin apa lagi yang mungkin Mukhlis boleh kongsikan dengan pendengar ST10? Some advice from him to me. Kalau in terms of politics ni, the word is setia. Dia selalu cakap dengan saya, ini selepas 2018 lah.
Sebelum saya elaborate pasal Setia ni, saya cerita sikit masa kes SRC tengah dibicarakan di peringkat mahkamah tinggi. Ada satu witness ni, can't recall his name, but he's a Chinese. Dia datang dipanggil untuk jadi saksi, dan bila Tan Sri Syafi, Peguam Bela, tanya dengan dia, macam mana you kenal dengan Datuk Seri Najib, dia kata dia kawan dia yang asalnya dapat appointment untuk jumpa dengan Datuk Najib. Jadi kawan dia bawa dia. Bila kawan dia bawa dia jumpa dengan Datuk Najib. Datuk Najib pun tanyalah, you buat apa semua. Dia pun cakap lah dia ada NGO Chinese tu ni lah apa semua. Yang Datuk Najib kata, oh, it's a good thing yang dia present kat Datuk Najib tu, is something good. Datuk Najib kata, okay, we set a proper presentation. So dia pun buat proper presentation, dan dia dapat sejuta duit daripada SRC tu lah. So kerana dia dapat sejuta tu lah, dia kena panggil jadi saksi. So dia cerita lah, dia kata benda yang ni, apa, Datuk Najib ni ada vision untuk masa tu kan buat satu Malaysia. So dia fokus untuk Chinese apa semua. So nak kongsikan kat sini, that is how Datuk Najib ni punya mudah untuk trust somebody. Kalau you cerita dengan dia, kalau dia nampak benda tu satu benda yang bagus, baik, dia akan proceed. As I said, after 2018 ni banyak sangatlah orang yang tinggalkan Datuk Najib. Orang yang dulu dia ada sampai tahap, Datuk Najib pernah cerita dengan saya, seorang Sipolan ni, dia kata dekat Datuk Najib, after my mother is you. Tapi bila Datuk Najib kena, hilang selamatkan diri sendiri. Kan? Datuk Najib cakap dengan saya, dia kata antara pandai dan setia, pilih setia. Tapi kalau orang tu setia dan pandai, dan bonus. In terms of life pula, the words is brain and health. So kalau you ada good health, good brain, benda tu boleh bawa you. Macam saya cakap tadi, Datuk Najib ni seorang yang sangat menjaga kesihatan, exercise. Dia ni, Datuk Najib ni dia suka makan. Dia suka try food. Especially bila dah tak jadi PM ni, kita banyak buat program Bosku ni, program-program berjumpa rakyat ni, kita buat di kedai makan. Di kedai-kedai makan yang viral. Kedai kopi. Kedai kopi, yes. From Monday to Thursday, kita akan biasanya attend court, ada trial. Jumaat tu Datuk Seri akan jumpa orang. So weekend ni kita akan turun ke negeri-negeri. Bila kita turun negeri ni, kita akan pergi dekat kedai-kedai yang viral ni lah. So dia akan try lah food ni apa semua kan. Sampai satu tahap tu, dia cakap dengan saya, dia kata, I dah tak nak makan hotel-hotel ni. Kalau nak makan, mesti kedai-kedai macam ni. Dia punya favourite food, kalau dulu saya ingat saya rasa lah ikan patin lah. Dia orang Pahang kan, ikan patin. Yes, of course. Dia suka makan ikan patin. Dia suka nasi ayam. Tu favourite food tu aja lah. Dia suka makan, tapi dia control food dia. Maksudnya dia tak makan dalam jumlah yang banyak. Dan of course exercise tu penting. And how he train his brain dengan reading, of course. And another thing is thinking. Dia kata macam mana you nak train your brain, kena selalu baca, dan juga you have to think. Orang kata Datuk Najib ni usia tu dah masuk usia emas ni, tapi pemikiran dia still sharp. Dia masih boleh berfikir. Even now pun di dalam penjara, dia buat dia sambung study, buat PhD. Penjara ni adalah tempat pemulihan. Ada ramai je banduan-banduan dekat penjara ni yang further study, buat degree, ada yang buat diploma. Tengoklah daripada dia orang punya keupayaan kelulusan tu. So Datuk Najib dia buat PhD. So benda tu orang kata untuk jaga pemikiran dia. And sekarang ni, in a day, dia boleh baca 400 pages. Sebab dia tak ada benda nak buat. Okay. So cepatlah habis satu buku tu, kita nak ganti-ganti buku tu. So that is him lah. Advice yang saya take it and do it lah. Dan Muklis, tadi saya tertarik yang Muklis cakap yang orang saksi tadi kan, menubuhkan kebajikan, ada NGO kan. Sebenarnya tak puasnya kalau nak cerita pasal Bosku ni, daripada segi sukanya dia dengan kebajikan. Dengan dulu kita trademark slogan Satu Malaysia, dan in fact Chinese ke Indian ke, dia akan cuba bantu daripada segi kebajikan komuniti kan. Tadi pun kita ada bincangkan sedikit mengenai Tahfiz, Datuk Seri Najib lah yang first perkenalkan, letakkan dalam bajet belajaran negara dengan pondoknya sekali. Dan sekarang orang kata apa yang Datuk Seri Najib buat tu, hasil dia ataupun manfaat dia macam bolehkah kita kata bukan zaman dia. Maksudnya contoh sekarang kompleks Al-Quran, Nuzul Quran kan. Baru sekarang kita dapat menikmatinya, merasainya. Dia yang cetuskan. Sama macam dengan BRIM kan, dia yang cetuskan. Banyak lagi tadi ada sebut tentang Sarawak, statement daripada Wan Junaidi kan, sampai banyak kali melawat Sarawak. In fact Pen Borneo pun dengan dia, sampaikan yang di Pertuan Agong pun naikkan nama dia. Mungkin itu spontan, itu bukannya teks ucapan ke, tapi spontan. Kalau kita tengok balik ucapan tu memang spontan. Dengan Kementerian JKR pun, itu yang saya katakan, kalau kita nak cerita pasal kebajikan Datuk Seri Najib ni kan, tak akan dah habis lah. Right. Banyak lagi kita mungkin nak tanya sikit Muklis lah. Harapan lah orang kata nak tengok dengan keadaan
ekonomi sekarang, kita tahu bosku adalah seorang, boleh katakan pemikir ekonomi yang bagus juga, yang banyak memikirkan tentang macam mana nak memperkenalkan polisi ataupun dasar untuk negara. Dan dengan keadaan sekarang ni, bagaimana Mukhlis tengok? This question remind me our ringgit versus USD sekarang lah kan. Dulu zaman bosku, if I'm not mistaken, it's around 3.7 something. Okay, ringgit versus USD. Itu pun Rafizi cakap tercorot tu. Kan? Oh, dah teruk, dah kena hentam awal. Nilai ringgit yang tercorot. Kalau itu tercorot sekarang ni 4.7 average, kita nak panggil apa kan. Masa Rafizi berdebat dengan Syahir, MP daripada Bacok, Ahli Parlimen Bacok, Rafizi kata kuasa Menteri Keuangan ni dah diturunkan sebahagiannya kepada dia untuk look after lah kan. Sebab Menteri Keuangan ni adalah Perdana Menteri kan. So dia kata some of the power tu kat atas dia. So kalau some of the power tu kat atas dia, dan apa yang you dah buat sampai ringgit boleh jadi 4.7 kan. Dulu Alif kita dengar warga asing berhijrah ke Malaysia sebab nak dapatkan peluang pekerjaan kan, to live better. Ada yang datang cara halal, ada yang datang cara haram. Tapi sekarang ni dah ada kes warga Malaysia pula yang berhijrah keluar untuk bekerja. Dan lebih menjadikan bila yang keluar ni kena scam pula. Kalau ikut laporan Timbalan Menteri Luar Negara, Datuk Muhammad Al-Amin, dia kata takat sekarang ni 518 rakyat Malaysia aja. 518 rakyat Malaysia yang kerajaan dah berjaya rescue yang kena scam ni. Yang kena scam dengan orang kata skim pekerjaan di luar negara. Ada lagi 186 yang belum dapat dijejak. Memang rakyat kita ni ramai je. Contoh di Australia yang bekerja petik buah, yang kerja kilang. So why they go and work abroad? Because they want to earn more. Yang di Malaysia kerja di Singapura pun ramai. They want to earn more because currency different kan. Jadi bila dia orang tukar balik ke Malaysia ringgit, they can spend better lah kan. Even my cousin sendiri pun bekerja di Singapura. Bila dia balik Malaysia ni, semua orang dia nak belanja makan. Dia mewah lah. Dia mewah kan. So kenapa keadaan tu jadi? Sebab satu, of course, kos ada hidup sekarang di Malaysia, tekanan hidup. So they choose to work abroad. Kalau kita tengok ada jugalah orang yang kata orang Malaysia ni tak nak kerja kat Malaysia ni, banyak je kerja kan. Kenapa warga asing boleh datang kat sini kerja, kita ni memilih kerja dan sebagainya. Kita kena tengok satu part lagi. Orang asing ni bila datang kat Malaysia, contohlah Bangladesh, Nepal apa semua ni, dia datang kat Malaysia ni bawa diri je. Dan they can live in the house yang dia orang rent, maybe 10 of them. They don't use a bike, they don't use a car, dia orang tak ada komitmen pun. And their life is pergi kerja, balik kerja. At the end of the month, they took their salary and send back to their country. Itu yang antara sebab lagi ringgit kita makin jatuh kan, duit kita banyak keluar kan. So bukan kerana orang Malaysia ni memilih kerja. Saya tak nafikan ada, tapi bukanlah satu orang kata skill yang besar. Tapi lebih pada keadaan ekonomi hari ni. Dan sorry to say, Menteri Ekonomi yang incompetent kan. Raja formula. Ya, orang panggil dia raja formula kan. Apa yang saya lihat hari ni PMX je yang pergi sana pergi sini cari pelabur, jumpa owner Tesla apa semua ni. Kita nampak PMX je buat seolah-olah macam dia bekerja sendiri kan. So where is the Menteri Ekonomi? Dan kita tengok kalau dululah zaman saya study dulu, saya pun ambil pinjaman PTPTN. Waktu saya ambil PTPTN tu, mak dengan ayah saya ni masih bekerja. So walaupun both of my parents working, but I still get full loan untuk PTPTN. Sekarang ni kalau lah kata you dapat half from the loan pun dah kira bersyukur dah. Sebab duit tak ada. The latest figure 66.9 billion the amount yang peminjam tak bayar balik. And I can say orang tak bayar balik ni pun salah satu bentuk protes. Sebab Rafizi go around the country, you cakap tentang nak hapus hutang PTPTN. Tiba-tiba when you have a power, you tak buat kan. Dia contoh ibarat macam saya, Alif ada hutang saya. Saya cakap dengan Alif kau tolong aku tackle awek ni. Dapat awek ni, kau tak bayar hutang, tak bayar hutang aku. Tiba-tiba dah dapat awek ni, saya nak kena spend. Saya teringat ada duit lagi kat Alif ni. Tiba-tiba pergi minta pula kat Alif, so bayar. Memang takkan lah. Yalah, betul lah. Kan? Janji kau kan? cakap itu hari tak payah bayar, tiba-tiba kau nak suruh bayar pula. Tapi the amount is very huge. 66.9 billion ni boleh membantu about maybe 2 million students yang nak menyambung pelajaran. Dan akhirnya
impactnya macam saya kata tadi lah, kalau dapat half loan pun dah kira bersyukur dah. Syukur dah kan. So what will happen to this student? Dalam masa dia belajar, dia kena cari kerja part time. Sebab half of the loan tu hanya mampu untuk cover yuran pengajian dia saja. Kelazimannya lah sebagai Perdana Menteri ni, sebelum-sebelum ni pun praktisnya samalah. Dia akan melantik menteri daripada orang kata yang menjawat jawatan tertinggi dalam parti. Kan? Siapa yang menjawat jawatan tertinggi dalam parti menang dalam PRU, maka dialah yang akan dipilih Pertimbangan politik lah. untuk menjadi pertimbangan politik lah, untuk menjadi menteri lah. But kita jangan lupa Perdana Menteri ni dia ada rights untuk buat reshuffle. So I think PM should use his own rights to change the economic minister lah kot. Dan mungkin sentuh bab ekonomi, you ada sambung study lah, PhD economic transformation. Plan to be lah. Sekarang pun? Yes, tengah buat lah. Tapi masih di peringkat awal lagi, baru masuk semester yang kedua. Dan nak tengok perbezaan keadaan, tadi kita ada cerita pasal ringgit jatuh kan, dan keadaan situasi ekonomi sekarang ni dengan sebelum ni. Kalau nak katakan, jangan ada sebab jadikan pandemik sebagai alasan ataupun perang Ukraine Rusia jadi alasan. Apa lagi yang contoh tadi kita sentuh bab Singapura, macam mana rakyat kita bekerja di Singapura. Sebab tu bosku ada perkenalkan high speed SSR kan, high speed rail, RTS, projek-projek mega, projek infrastruktur yang infra rakyat lah, panggil projek infra rakyat kan. Yes. Dan keadaan sekarang ni, orang kata kita perlukan benda tu. Sebab inilah dia, sebab punca-punca dia, sebab semua ada kaitan kan. Sebab tu ya tercetusnya idea-idea pembangunan ni supaya untuk keselesaan di masa depan, which is sekarang. Nowadays, this is reality Kita tengok subsidi ayam dah ditarik balik, subsidi diesel akan ditarik balik, and kita ada problem dengan beras. So benda-benda ni, as I said, macam tadi saya kata, benda ni bagi tekanan pada rakyat. In order to orang kata gain back kita punya ekonomi ni, of course kita kena ada investor yang lebih banyak untuk masuk. What happened today is investor kita ni, especially after pandemic ni, banyak investor kita yang lari keluar. So saya masih ingat Datuk Najib cakap dengan saya, dia kata kenapa dia implement GST. Sebab sebelum ada GST, sistem cukai ni hanya ada satu lah, maksudnya cukai pendapatan, cukai SST, semua ni dia rangkumkan sekali. So bila buat GST, seolah-olah cukai ni ada, sebab negara ni dia tak boleh buat bisnes kan. So negara ni cuma boleh bagi opportunity. Jadi bila government bagi opportunity, then government tax you, and benda tu jadi income to the country untuk nak generate. So bila ada GST, kerajaan ada dua jenis pendapatan. Maksudnya pendapatan daripada GST dan juga pendapatan daripada cukai pendapatan, cukai businessman yang masuk buat bisnes apa semua ni. So duit daripada GST ni digunakan untuk buat infrastructure, buat jalan, longkang sumbat, nak buat tebatan banjir, whatsoever lah untuk infrastructure. Dan GST ni dia cukai dia menyeluruh. You susah nak tipu. As a business owner, I think tak dapatlah you nak tipu, because takkan you nak biar orang you bayar cukai untuk orang lain. Jadi dia punya tree tu, dia from the top to the bottom, from the bottom to the top, semua tu akan kena. Sikit dengan banyak, itu je beza dia. So duit yang saya kata opportunity yang kerajaan bagi tadi, bila mana kita dapat investor daripada luar masuk, kita tax dia. So duit ni pakai untuk buat development, country development. So jadilah TRX, jadilah 118. So kita dapat buat MRT. Dulu orang yang duduk kat Putra Heights dekat Subang tak merasa lah nak ada stesen Putra. Sekarang ni dah ada. So you boleh travel from your house to, kalau MRT tu sampai ke Kajang boleh. Kalau you naik LRT Putra tu, from Putra Heights you can go to Gombak pun kan. So the implikasi dia tu sangat-sangat besar. So sekarang ni the challenge is to make sure investor ni datang ke Malaysia. Dan saya tengok investor sekarang ni banyak tertumpu pada Indonesia. Kan Especially owner-owner kereta, the brand electric car ni. EV. Because the source tu ada dekat Indonesia untuk nak buat bateri tu. Dan Jokowi kata dia tak akan jual saja dia punya material tu. Kalau you nak, you kena buka kilang you kat sini, then you hire our people. So secara tak langsung kitaran ekonomi dia tu berjalan. Rakyat dia tak perlu keluar lagi. Rakyat dia boleh stay dalam
negara. Even kalau saya boleh share kat sini, sekarang ni nak dapatkan mate daripada Indonesia pun tak macam dulu dah. Dulu dia ada satu istilah dipanggil JP Visa. JP Visa ni adalah orang Indonesia yang dah memang ada di sini. Maksudnya secara haram lah, dah ada di sini. Lepas tu dia nak jadi mate. So kalau pasport dia tu masih hidup lagi, boleh buat application lah. Dia punya employer tu boleh buat application dengan immigration untuk dapatkan JP Visa. But nowadays kerajaan Indonesia dah tak bagi dah. You nak mate from Indonesia, you kena ambil fresh. So dia jaga sekarang ni. Dia nak ubah. Demand sikit lah dia. Yes. dia dah naikkan orang kata the standard of the people from Indonesia ni. Dan mungkin kalau kita sentuh bab diplomasi kan, kita tahu bosku sangat bijak lah orang kata menguruskan perihal diplomasi ni, bagaimana akrabnya pada ketika itu Malaysia dengan Amerika Syarikat, Malaysia dengan China, Malaysia dengan Arab Saudi. Mungkin boleh kongsikan sikit. Dia ada satu cerita yang saya masih ingat waktu tu saya masih bertugas dengan Datuk Seri Rizal di Kementerian Luar Negeri. We flew to if I'm not mistaken Ivory Coast. Tapi kejadian ni jadi waktu kita transit dekat Dubai. PM waktu tu Datuk Najib. Dia call Datuk Rizal. Dia brief Datuk Rizal untuk apa yang you nak cakap dalam meeting tu. It means walaupun meeting tu not so important, maksudnya Perdana Menteri tak hadir, yang hadir ni timbalan menteri, tapi dia tetap ambil berat benda tu. It means you and me must sing the same song. So dalam Wisma Putra ni dia ada dipanggil BSN, Brief and Speaking Notes. So ini BSN ni dia akan bagilah pada minister ataupun deputy minister. Dalam BSN ni dia akan ada point-point apa benda yang you nak kena cakap, apa benda you jangan cakap. Ini yang kita tengah buat dengan negara ni, ini yang kita tengah buat dengan dari multilateralnya, bilateralnya. Bosku ni dia jaga benda-benda tu. Dia sangat ambil berat benda-benda tu. Dan relationship dia dengan the president, the king, it's like macam brothers. And that is where King Salman, people like King Salman boleh orang kata donate to him 2.6 billion. Walaupun dah dipulangkan balik lah. Dulu adalah cerita orang kata Arab gila mana nak bagi sampai 2.6 bilion kan. Akhirnya terbukti di mahkamah. Zaiti sendiri, Governor Bank Negara sendiri cakap. Dan waktu pegawai Bank Negara dipanggil, nama dia Adam something lah. Saya lupa nama dia, Adam apa. Bila Syed Adam ni dipanggil dalam court, dan dia reveal dalam court yang transaction tu dipecah kepada 5 transaction sebab nak jaga forex currency Malaysia, sebab amount tu besar. So bohonglah kalau bank negara tak tahu. Kalau bank negara tak tahu, macam mana pula transaction tu boleh masuk kan. But back to the topic about diplomasi ni, Presiden Obama sendiri pernah datang Malaysia, selfie dengan Datuk Najib ketika tu dalam kereta. King Salman itself pun datang Malaysia, dan bosku sendiri pun pernah pergi US jumpa dengan Trump. It's not something easy because kita ni small country. Jadi Prime Minister ni kena mainkan peranan yang hebat untuk to show Malaysia to the world. Nak dapat appointment untuk berjumpa dengan presiden-presiden ni pun bukan satu benda yang mudah kan. So dah dapat jumpa, nak orang kata bila kita dah jumpa ni, kita ada bilateral meeting ni. Dalam bilateral meeting ni kita nak tunjukkan opportunity yang ada kat Malaysia, supaya orang yang investor di negara tu nak invest dekat sini, dan apa pula opportunity yang ada kat negara tu yang dia nak bagi kat kita. So it's really important. The bilateral, multilateral meeting ni kan. So being him, benda ni macam saya kata kat Alif tadi, he's a gentleman. So of course as a gentleman ni dia akan jaga perhubungan. So diplomasi ni perhubungan kan. So dia akan jaga perhubungan tu. Itu penting lah. Kalau sedikit nak rangkuman daripada hubungan diplomasi ni, dia banyak beri manfaat kepada negara dan rakyat juga. Contohnya hubungan baik dengan Arab Saudi membolehkan kita, tak silap saya dulu, kuota haji kita meningkat. Hubungan baik dengan China, kita ada projek infra rakyat yang lebih mesra, lebih mudah. Dan banyak lagi bila kaitan hubungan diplomasi, bukan hanya sebenarnya memberi manfaat kepada rakyat dan negara jugalah ya. Dan mungkin kita dah hampir ke penghujung rancangan slot kita, dan mungkin you punya last word ataupun harapan you sebagai orang muda dalam politik ataupun dalam konteks negara kita ni. For me, I want to see Malaysia great again lah. Sebab kita ni negara yang membangun. Kita bukan negara yang mundur kan. Tapi hari ni Jakarta-Bandung dah ada high speed train. Seolah-olah macam kita pula ke belakang kan. Patutnya kita dah ada dah benda-benda ni kan. And
benda-benda ni pun dah di-plan sebaiknya. And of course, bila kita ada this kind of development, ekonomi kita akan tentu jadi lebih baik sebab peluang pekerjaan tu bertambah dan sebagainya. Kita punya Central Spine Road, Pen Borneo apa semua ni, apa yang diilhamkan oleh Datuk Najib ni adalah something yang untuk give benefit to the country. Dan sebagai orang yang masih muda, di hujung-hujung usia muda lah juga Masih pun, muda. saya dah 36, di hujung-hujung usia belia lah kan. Belia sekarang I don't know is until 35 or 40 35, kan. 40. Syed Saddiq dah ubah dah kan. Dulu sampai 40. So for the youngsters ni, because diorang dah ada satu kuasa untuk mengundi, especially yang 18 lah, 18. 18. For me personally, I rasa undi 18 ni is a mistake. Sebab they are too young. Why I said they are too young? Because umur 18 ni adalah umur yang you baru nak tengok dunia kan. So you baru habis SPM, you tak face the real world yet. Saya terkejut juga bila PRU, the latest one, PRU 15 ni, when I went to the voting place, masa saya tengah nak queue up untuk nak tahu saluran tu, nak check saluran, nama sebagainya, there's a group of youngsters next to me tengah beratur ni. Among them lah, they were talking among them. Nak undi apa ni, nak undi apa? Diorang tak tahu nak undi apa kan? Masa tengah beratur ni. Nak undi siapa ni? Itu one of them maybe this boy, kepala dia orang kot. Kita undi ni, kita undi ni. Just like that. So bermaksud belum bersedia. Belum bersedia, dia not ready. Maybe kalau saya tanya kat saya, kalau maybe saya tanya waktu tu, parlimen ni ada berapa dewan, mungkin tak terkira pula dia berapa dewan kan. They don't even know dia orang rakyat, dia orang negara pun kan. Because they didn't face the world yet. Tapi nampak macam mana benda tu dah lepas. Dan sekarang ni is social media world, and it became a trend for all YBs. Bila you nak cakap telefon dengan PBT ke, you nak pergi tengok longkang sumbat ke, you kena make sure ada kamera dengan you. Ada kamera, ada mic ni. Ada mic to show that you buat kerja. Sampai speaker Dewan Rakyat buat teguran, buat ruling dalam Dewan Rakyat, YB tak boleh buat live bila nak berbahas, sebab kita dah ada live dah dekat social media. That is the trend now. Dan sekarang ni people will vote, especially yang youngsters ni lah, they will give their votes to the party. It based on party's popularity sekarang ni, or the candidate's popularity. Kalau you tak ada X factor, datang dengan muka dah berkedut, dah berjambang, dah tua sangat, it's like macam it's a no for you. Tapi tarikan tu tak ada. Tarikan tu tak ada. Tapi kalau you berkedut sekali pun, your age dah beyond 55 pun, macam bosku, you turun ke ground, anak muda boleh sambut you. Macam you ni sebaya je dengan dia orang. So it's how you portray yourself, apa aura yang you ada untuk you nak bawa. Jadi that is the trend now. Youngsters ni dia akan tengok kat social media siapa yang ada wave tu. Cuma kesannya after that, bila kita memilih orang yang salah ni, akhirnya macam PRU baru ni lah, PRU yang ke-15, whereas lepas je daripada PRU tu tak boleh nak bentuk kerajaan. Biasanya satu malam tu dah tahu dah siapa yang jadi kerajaan. Ini berlarutan almost a week kan. Dalam sejarah kita. Dalam sejarah. Nasib baiklah almost a week. UMNO orang kata akur dengan titah tuanku untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Kalau masing-masing coalition party, especially UMNO, kalau UMNO nak jadi pembangkang, maka tak akan ada kerajaan. Dan benda ni berlaku di Lebanon. Almost a year dia orang tak ada kerajaan. Parlimen tergantung. Yes. So bila tak ada government, dia currency pun dah jadi haywire. Pagi kalau Alif beli tepung RM2, mungkin petang RM6. Saya tengok dekat satu page Nas Daily tu. Dia cerita tentang seorang perempuan ni. Perempuan ni rompak bank. Dia rompak bank ni bukan dia nak rompak bank nak ambil duit orang, tak. Dia nak ambil duit dia sendiri. Sebab bank di Lebanon tu tak bagi orang ambil duit. Sebab kalau dia bagi rakyat dia keluarkan duit dalam bank, lagi teruk ekonomi dia akan jadi. Jadi dia, kakak dia tu tengah sakit, jadi dia tak ada jalan lain, dia pergi rompak bank tu ambil duit dia. Untuk ambil duit dia sendiri. Untuk ambil duit dia sendiri. So kalau UMNO tak ambil pendekatan untuk akur dengan titah tuanku, maka tak mustahil kita pun akan ada masalah macam tu. Dan of course pada PRU yang ke-16 ni kita tak nak lagi jadi macam tu. Kita nak that's why I said I want to see Malaysia great again. Baik, terima kasih Mukhlis kerana bersama kami dalam studio Tingkat 10. Thank you for having me. Dan kita bertemu lagi di masa yang akan datang. ST10, sembang santai tapi sampai.